بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وعظم شيخ الله منا لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Imam Barisan Pusat Masjid, tuan-tuan yang hadir bersama, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di sebarang perkara-perkara yang tidak baik terhadap diri kita. Lebih lagi hari ini COVID-19, semua daerah telah masuk zon merah. Semua daerah tak ada kecuali Seremban, Lombok, Tampin, Wabila, Jelebu, Jumpul, semuanya telah pun masuk zon merah. Jadi kita sama-sama nak berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keadaan ini semakin bereda dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian wabak yang melanda kita hampir sekian lama. Pada malam ini kita kembali semula pada kitab hadis kita, pada kitab yang kita kongsi, Minhajul Abidin versi Imam Al-Ghazali. Kalau ikut pada kitab saya ni, pada surat 220 pada tarikh 17 Januari 2022, kita berhenti pada bulan 220. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi membincangkan tentang, dulu diingat lagi kita bincang tentang hukum syariat ataupun dipanggil juga hukum fiqh, yang punya hukum wara'. Jadi dalam bab kitab ini dia hanya akan berkongsi dengan kita penguraian hukum wara'. Yang ketiga dia kata, seseorang mengambil yang halal di dunia, mengambil yang halal di dunia hanya jika perlu dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala sahaja. Ini sifat orang hukum wara' ni. Kalau halal tapi dah sebanyak mungkin dah halal kan. Dia hukum wara' dia kata seseorang yang mengambil hukum pendekatan hukum wara', dia mengambil yang halal itu di dunia ini hanya jika perlu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah satu kebaikan. Mengambil dunia yang halal,
berdasarkan keperluan itu benda yang baik. Dan juga adab yang membuatkannya tidak akan dihisap dan terhindar dari siksaan. Bukan hanya baik, dia dianggap orang yang beradab. Orang yang beradab di sisi neraca pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia akan mendapat pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia mengambil pendekatan wara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan. Maknanya diberikan Allah benda yang yang baik kerana dia mengambil berdasarkan keperluan. Ingat lagi di asrama dulu, selalu saya berpesan dengan murid ni tuan-tuan, bila dah break malam, dia sebelum balik asrama dia minum malam dulu. Pukul 10.30 malam ada gelas sekali kan. Dia tidurlah. Biasanya makan tadi pukul 6.30 petang sebelum maghrib. Lepas tu belajar, solat maghrib, isyak tu belajar prep 10.30 malam habis. Dia kena balik. Sebelum balik dia minum dulu. Jadi ni dia ambil kuih tu kan, berapa yang dia boleh capai. Hak dia satu je. Belajar ada 400-500 orang, maknanya kuih tu jumlah begitulah. Jadi hak dia ni satu. Jangan ambil hak orang. Yang ni bukan warak ni. Ini salah pada hukum syarak. Sebab kita mengambil hak orang ya? Dah tahu dah hak kita hanya satu saja, seketul kuih saja untuk tu. Kalau kecil tu ada 2 ketul, diberitahulah seorang satu, maknanya hak orang jangan ambil. Itu bukan hukum warak. Kalau mengambil itu bukan hukum warak. Ambil 2-3, kerana dia ambil hak orang. Itu bukan pendekatan hukum warak ya. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba dunya halalan istighfafan 'anil mas'alati wa ta'attufan 'ala jarihi wa sa'yan 'ala 'iyadihi jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Maksud dia kata barang siapa mencari dunia yang halal. Kita ni ada yang haram, ada yang halal. Ini khusus pada orang yang baik, mencari dunia yang halal dengan tujuan agar tidak meminta-minta. Kenapa dia cari? Sebab tak mahu nak sedekah, tak mahulah meminta-minta kepada orang. Sifat meminta-minta ni tak baik. Usaha mencari tapi halal. Jadi dikasihi tetangga, makna jiran akan sayang kepada dia, dan memenuhi kewajipan keluarga, nescaya pada hari kiamat dia muncul dengan wajah berseri bak bulan purnama. Mencari dunia kerana yang halal, bukan nak minta-minta. Supaya itu juga jiran sayang dengan dia. Ya, kalau dia akan minta je, kalau garam tak, okeylah, garam okeylah kan. Garam boleh habis lah. Sebab minta lah, kalau boleh tak. Hari-hari minta lama-lama jiran pun kedah lah, tak ada wajah lain pun boleh minta. Jadi maknanya kita tak nak meminta-minta. Tujuan apa kita? Supaya hidup jiran kasih mengasihani. Dan juga untuk memenuhi kewajipan pokok kita. Memang kita seorang suami hukumnya wajib menanggung nafkah kepada orang-orang di bawah tanggungan kita. Kan? Pada hari kiamat dia akan muncul dengan wajah berseri-seri bak bulan purnama. Itulah kehebatan dia. Diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok lagi.
Kenapa wajahnya berseri-seri? Kerana disebabkan niatnya yang baik dan semata-mata kerana Allah. Mengambil yang halal kerana keperluan, kemudian dianya menganggap boleh itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi nafkah yang halal itu dia kena anggap itu ibadah. Dapat pahala. Tapi kalau tak terpaksa, kan dia ni bekerja, ni lagi tak bekerja lagi, tapi itulah anak-anak tak ada yang lapik dia terpaksa bekerja. Itu dah baik dah, maknanya rezeki untuk anak makan. Tapi kalau sekiranya dia niatkan itu sebagai ibadah, memberi makan itu kepada anak itu satu ibadah kerana Allah, maka dia dapat rezeki, kenyang dia, dan dia mendapat pahala kalau betul dia punya niat dan tujuan dia. Baik, tengok sikit. Untuk mengubah perbuatan mubah, mubah ni harus dalam bahasa Melayu kita. Mubah tu hukumnya harus. Saya pun tak faham kenapa maknanya penterjemah ni tak ubah pada harus. Jadi mubah juga adalah untuk mengubah perbuatan mubah yang harus, yang baik, untuk mengubah perbuatan mubah menjadi amal baik, kita banyak benda harus. Banyak benda harus dalam dunia. Benda haram ada juga, kan? Benda sunat pun ada. Tapi ada benda yang harus, banyak benda harus. Kalau nak jadikan benda harus itu menjadi baik, ada dua syarat. Dia kata ada dua syarat. Pertama, akan lihat kepada perbuatan itu sendiri. Yang kedua, akan lihat kepada tujuan perbuatan itu. Perbuatan itu pun tengok, dan tujuan pun tengok. Perbuatan itu tengok macam mana. Adakah dia adakah dia maknanya sekadar memang betul-betul mubah, harus, tak ada langsung sampingan-sampingan, tempelan-tempelan yang haram. Dan tujuan dia, contoh kita nak boleh faham, contohnya tidur dah harus, hukumnya harus. Perbuatannya apa? Perbuatannya tidur. Jadi kalau kita nak jadikan tidur yang harus itu menjadi baik, kena dua. Pertama, perbuatan itu sendiri, tidur itu sendiri, memang hukumnya harus. Yang kedua, tujuan. Apa tujuan tidur? Kalau tak ada tujuan, sekadar menghilangkan ngantuk je, samalah tidur kita dengan si acok yang tidak Islam, samalah tidur kita dengan Ramasami yang tidak Islam. Tak ada beza tidur kita dengan mereka. Jadi orang Islam kalau nak menjadikan tidur itu menjadi amalan baik, kena lihat dari dua sudut, perbuatan dan juga tujuan. Perbuatan, tidur macam mana orang Islam? Dia mulakan dengan niat, dengan baca doa, kan? Tengoklah. Baik, itu dia kata. Jadi setelah baca itu saya langkaukan, kita pergi faham dah. Kita faham dulu cukup. Yang contoh-contoh berlaku, maknanya niatnya kerana Allah, hidup kita ni kerana Allah. Kita pergi buka surat sebelahnya, surat 222. Baik. Kalau kita nak menjadikan dunia ini, dia kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Maknanya kaitan. Dunia kita ini tak habis di dunia, tapi sampai dapat pahalanya di akhirat. Jadilah perbuatan itu dan tujuan dia. Perbuatannya harus tidur. Tujuannya apa? Ibadah. Macam mana caranya tidur itu menjadi ibadah, bukan menjadi adat, tapi menjadi ibadah. Tidur itu hukumnya harus. Macam mana nak tukar yang adat menjadi ibadah? Iaitu dengan itu cara Islam, baca doa, kan? Kemudian kita niatkan kerana
Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi itu ni kerana jadi dapatlah dunia mazra'atul akhirah. Dapatlah itu dunia ni akhirnya kita akan menuainya di akhirat. Dia kata oleh kerana itu jika seseorang mempunyai satu perusahaan perniagaan, perusahaan pertanian dan sebagainya di bawah huraian dunia mazra'atul akhirah itu bagi yang kedua sampai bagi yang kedua. Oleh kerana itu jika seseorang mempunyai satu perusahaan hendaklah dia berniat tadilah bahawa perusahaan itu merupakan bekalan untuk ibadat. Maknanya kalau dia berniaga niat nak itu untuk ibadat. Banyak kita ni kan kadang-kadang ada orang ada hari-harinya dia akan bersedekah kan, bersedekah. Tapi maknanya kita mencari rezeki yang halal kerana ibadah. Kerana apa? Memberi rezeki kepada anak di situ ibadah. Ibadah ni ada dua. Satu dipanggil ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus solat kita tadi tu. Solat, puasa tak lama lagi ni. Puasa tu yang sunat ke yang wajib ke, bersedekah, baca Quran, kan? Kita bertahlil, berzikir, itu dipanggil ibadah khusus. Ibadah umum, apa-apa yang adat kita boleh jadikan dia ibadat. Contohnya tidur tadi itu boleh jadi ibadat. Contohnya makan boleh jadi ibadat. Jadi kita ni bermakna semua hidup seorang yang mukmin ini kalau dia ambil pendekatan wara, semuanya akan menjadi ibadah. Itu dia kata hendaklah dia berniat bahawa perusahaan itu merupakan bekalan untuk beribadat. Perkara ini bertujuan untuk menjaga kalau dia lupa untuk memperbarui niatnya setiap hari. Memang kita tak seraya, aku terlupa nak buat dia, aku niat kerana ibadat, aku buat ni kerana ibadat, aku terlupa. Jadi maknanya kita sentiasalah hendaklah kita berniat. Perniagaan kita ni tak kira lah asalkan kita bekerja saja, selagi mana kita bekerja niatkan kerana ibadat. Sebab nak ambil pendekatan hari-hari itu tak lupa. Ini intinya orang-orang kita bincang orang. Tapi kalau kita tak ada ibadah, berdosa tak? Tak berdosa sebab benda tu harus. Benda tu harus. Ustaz, saya tak ada niat ibadah Ustaz. Saya makan, saya baca Ustaz, saya makan. Tidur, saya tidur. Ada kat sini akan kenal taklah. Berdosa tak? Berdosa, dia harus. Cuma bincang tadi kalau nak jadikan dia tu ibadat. Baik. Saya langkaukan sebab benda tu huraian dia. Takut juga baca banyak kan takut tak faham lepas tu. Itu saya langkaukan. Kita pergi musulat 223. Okey. Tentang tadi hisab. Hisab ni perhitungan. Yaumul hisab, hari perhitungan kan. Dia kata hisab ni perhitungan. Semua ni besok kita ni akan dihisab. Tak kira lah orang kaya, orang miskin, ustaz, tak ustaz, petani ke, perasaan apa ke, kapuran ke, rakyat ke, pemimpin ke, raja ke, rakyat ke, semuanya akan dihisab. Tak terlepas. Hisab ialah perhitungan. Iaitu dia kata pertanyaan di hari kiamat. Seperti dari mana seseorang mendapat rezeki. Pasti tanya besok. Rezeki kita tu dapat daripada mana? Digunakan untuk apa? Ke mana kita belanjakan rezeki kita itu? Serta apa tujuan mencari rezeki? Niat kita tadi itu. Tentu memalukan jika jawapan mencari dunia hanya untuk memenuhi tuntutan syahwat. Malu kita depan Allah, kan? Kalau kita menjawab bukan kerana ibadah, tapi kerana memang hendak syahwat kita, nak halobo kita, tamak kita. Sedangkan pada saat itu tidak ada siapa pun yang mampu berbohong. Tak boleh nak senyum-senyum lagi lah. Hari ni dia kata, esok aku jawab tak adalah, tak sawat dah benda ni kan.
Tak. Menjawab besok kerana ibadah ke atau kerana syahwat, kita tak mampu untuk dengan lidah kita, tapi ianya akan secara ikhlas betul-betul tak mampu nak berbohong. Ditahan di padang mahsyar berarti seseorang itu tidak dapat segera memasuki syurga kerana mencari dunia secara berlebihan dan hanya untuk memenuhi syahwat dia, kehendak, ketamakan dia. Itu para sahabat. Tapi kena faham tu kan yang berlaku baca tu, kita Islam ni tak bolehlah kaya mana. Tidak, itu salah pemahaman tu. Kaya lah, kaya macam mana pun, tetapi kaya itu tidak menjadi kita bakhil. Itu maksud dia. Sebab ramai para sahabat tu kaya raya tapi tidak seorang pun yang bakhil. Ini cerita yang ini, iaitu kaya cari dunia kaya tapi bakhilnya bukan main. Kan? Bakhil bukan main. Datang dia maknanya bagi salam, langsung dia bertutup di peti besinya dengan kainnya. Takutlah tanya. Tamu tanya semua saya boleh tu kan. Tengok anak yatim, bagi singgit je lah, mudah tak boleh. Lebih banyak kata. Itu semua cerita menggambarkan tentang hidup orang kaya tetapi bakhil. Tak boleh, Islam tak macam tu. Maka pada saat itu dia perlu dihisap terlebih dahulu. Kita sebelum ke syurga, kita akan hisap tuan-tuan kan dulu. Hisap terlebih dahulu. Saya baru diri seorang, dia orang kaya lah, datin, perempuan, suami datuk. Ustaz dia kata, saya ni banyak simpan omen. Banyak macam mana tu tak tahulah, tapi dia banyak dia kata. Bukan cakap dia lah. Tinggal lagi saya ni, anak-anak berkejaya lah tu. Untuk keperluan saya sebulan, dia kata cukup dah. Saya fikir-fikir, dia kata buat apa lagi, rumah dah ada, rumah ada. Dia kata tak nak lagi, dia bilang. Jadi dia kata saya nak jual omen ni, dapat duit dia saya nak bagilah kepada mana-mana institusi pengajian, tak kisah mana-mana. Saya kata baguslah. Okay. Dia kata kenapa? Nak tahu juga kenapa dia macam tu. Dia kata saya mati besok tu takut dia. Kan, takut harta yang banyak itu dihisap. Jadi belum dihisap itu wakaf lah, bagilah nono. Jadi maknanya sebab dia kata dia duduk di rumah dia, anak dia di rumah dia, dan semua itu ditanggung segala-galanya. Bahkan anak pula bagi duit bulan. Dia kata begini, apa lagi yang aku nak ni? Jadi dia kata omen yang ada tak terpakai. Jadi dia kata dia pernah tua dah, umur 60 lebih. Dia kata saya nak jual lah Ustaz, sebab duit saya bagi ke Ustaz. Dia kata banyak mana tu Allah Alam, belum lagi lah. Dia kata boleh dia, dia kata saya panjang-panjangkan ke mana-mana yang perlu saya panjangkan. Peristiwa ini terjadi di padang mahsyar. Maknanya timbang menimbang itu, kira mengira itu bukan di sini, di padang mahsyar. Di tengah hingar-bingar yang mengerikan serta dalam keadaan telanjang dan dahaga. Tak selesa lah, tak selesa, tak berpakaian, dahaga lagi. Tapi itulah kita dihisap. Kejadian itu sudah merupakan siksaan bagi kita, meskipun tempat itu bukan neraka. Jadi maknanya orang waras dia kan pernah kata macam tu kan. Tuan-tuan sikit saya nak kongsi ilmu. Kita ada hukum faraid. Saya nak kongsi sikit takut kita salah faham. Hukum faraid ini iaitu satu pendekatan penyelesaian yang paling terakhir. Apabila semasa kita hidup kita tak sempat atau tidak ataupun berlengah-lengah untuk menyelesaikannya. Bila kita mati, maka harta itu akan beku. Maka datanglah hukum faraid untuk mencairkannya, menyelesaikannya. Tapi kita kena faham, jangan tunggu harta kita difaraidkan. Jangan tunggu harta kita difaraidkan. Sebab faraid ini
untuk datangnya paling kemudian setelah tuan mati. Sebab tuan hidup, faraid tak tahu. Faraid tidak berfungsi. Contohnya saya harta lah hidup ni. Faraid tak fungsi sekarang. Tapi saya leko, pam, padam. Maka harta saya baru datang hukum faraid. Jadi mana? Jangan tunggu faraid. Kita ada ni, kita ada hibah, kita ada wasiat, kita ada wakaf. Semua tu kita boleh selesaikan semasa kita hidup sebab kita melintang, kita pemilik sempurna kepada harta itu dan kita bebas untuk menyelesaikannya sebelum kita pergi. Jadi ada orang kata tak apalah, kata ni kita farid esok. Jangan, ini tuan antara salah faham yang perlu kita betulkan. Kita ada kuasa, kita ada hak mengurus, kita ada hak mentakdir waktu kita hidup. Maka faid tak berfungsi. Hebat, boleh kita hebatkan. Anak kita, saya ada sebelah orang, saya boleh hebatkan. Bila saya mati besok, kita melalui satu konsultan, satu syarikat. Okey, saya ada duit, saya ada sekian. Okey, duit saya ni saya gunakan. Saya gunakan duit saya ni. Kan contohnya kan. Bila saya mati, bila buatlah bentuk hebat tu anak maka maknanya baki daripada bank besok masa saya kita sekian. Jadi maknanya duit tu kita boleh gunakan, tapi bila hebat tu akan berlangkah kita buat selesai sebelum tu lagi lah. Kita infak kalau hidup lah. Sebab itu saya dengan ibu saya fahamkan dia ada tanah. Kan ada tanah dulu arwah yang meninggal tak kalaunya tu meninggal yang saya, maka tanah tu ada balik 12 orang pakat ada semua tanah apa ada 1, 2, 3 tombek, 3 toboh. 1, 2, 3 4 toboh. 4 toboh ni semua kita letak dalam nama mak. Okey, setuju. Mak berlaku. Tak apa. Yang ni mak saya ni saya kata panggil dia balik, dia terangkan, mak, sekarang ni tanah mak ni amanah hebat bersama. Selesaikan time dulu. Bukan kita berebut harta dengan kau ni, mak boleh mati di belah berebut. Kan tu. Sebab sebenarnya kuasa kita mengurus harta itu time hidup lah. Kalau ada yang besok faraid yang peranan, bagi kita dah satu lagi dah faraid yang peranan. Jadi boleh kita hebatkan. Tanah Nia umat nak bagi belas Nia. Tanah Nia ni tanah ni 3 ekar ni umat Nia umat nak bagi 3 namu. Bola tu terpulang pada kita. Tak boleh. Nia. Kita pemerintah kita boleh uruskan. Lepas tu tak ada masalah. Berlaku benda itu semasa kita hidup. Maka barang siapa menguruskan hartanya semasa dia hidup, itulah dipanggil orang yang bijak. Sebab dia tidak lebih awal. Takut juga kan nanti rumah macam-macam lah. Rumah sebiji, anak 2 walid, macam mana boleh? Besok difaraidkan tu jual. Akhirnya masih tak ada orang berkelahi di rumah tu, biar dia beli rumah lain. Akhirnya tinggal lah rumah tu, somak sambung lah rumah tu. Maknanya faraid nak buat macam mana? Macam jual, pakat jual lah, kau kaki duit tu. Tapi kalau dia hebatkan, anak kecil hati tempat lain. Sebab hak mengurus harta terpulang kepada pemilik yang sempurna. Siapa punya harta? Mak. Terpulang dah mak. Anak ada hak nak mempertikaikannya. Rumah ni mak nak bagi kepada akak kau. Akak kau ni ibu tunggal. Bukan rumah kita lah. Hebat. Dia tidak boleh. Kan? Siapa menghalang? Ini tuan-tuan. Sebab itu boleh kita tengok harta yang berpu kan di berjuta-juta melapangkan bahawa kita lemah dalam musuh asuh. Sebab kita bersiap sedia untuk meninggal ni bekalan kita dengan sembahyang kita berjaga kan, dengan Quran kita baca sehari, peluang puasa sunat kan, kita bersedekah hari subuh, lepas subuh. Yang tu kita cakna. Tapi yang itu kita tak cakna. Bagi saya, Islam bagi ruang terbuka luas selesaikan time kita hidup. Cuma Islam ada pendekatan kalau dah meninggal dunia, macam mana pula dia dah meninggal, maka faid datang.
Jadi faraid itu penyelesaian terakhir. Jangan anggap faraid penyelesaian harta. Faraid ialah penyelesaian harta setelah mati. Kita boleh uruskan masa hidup. Ya, okay. Baik, sampai hitungan. Sambung lagi. Memang Allah menghalalkan kita mencari dunia demi memenuhi tuntutan syahwat. Tetapi mengapa Allah mencerca dan memalukan orang ini? Boleh carilah dunia. Ya? Kita cara halal banyak. Tapi bakhil tu yang Allah tak suka. Mencari, carilah. Tapi bakhil, yang ni yang dicerca dan dihina. Kan? Ini buktinya mencari harta kerana syahwat. Tapi dia kaya, dia pemurah, mana tidak. Tapi yang dia kedekut, maka dia cakaplah saya mencari harta kerana ibadah. Kedekut. Maknanya dia dihina dan dicerca kerana kedekutnya. Tetapi mengapa Allah mencerca dan memalukan orang ini? Kerana mereka meninggalkan adab dan sikap sopan santun. Adab dengan Allah ditinggalkan. Bila sebut tentang warak, dia hukum adab dengan Allah. Bila dapat harta, siapa yang bagi? Allah bagi. Kenapa kamu dekut pada Allah suka? Sedekah Allah suka, infak Allah suka, wakaf Allah suka, hebah Allah suka, wasiat Allah suka. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Dia adab dan dekut. Tapi tidak dekut, maka kita tak ada sopan, tak ada. Contohnya, dia kata seorang hamba telah diundang untuk makan bersama seorang raja. Kemudian dia berlaku tidak sopan seperti mengotori meja atau mengambil makanan dengan golojo. Dah dipanggil jemput, makanan tu tak sediakan, you dipanggil, tapi lepas tu mengotorkan pula meja. Itulah maknanya rezeki kita Allah beri dengan pemurah. Alhamdulillah. Tiba-tiba kita tidak mengamalkan sifat sedekah, murah, kedekut mangga. Tapi bila bersedekah tu kan, bersedekah ni yang paling afdal, bersedekah kepada kerabat yang paling hampir. Kalau adalah hati kita, tentunya dia susah, termasuk PPRT kan, suami dia berkuasa tak menentu, dia susah. Maka orang di dekat itulah yang afdal kita memberi sedekah. Kadang-kadang kita ni ada juga yang orang lain kita murah, daripada kita berlaku, tak boleh. Afdalnya di situ. Afdalnya kita membantu adik-beradik. Tak apalah, tak dapat kita bagi pada orang jauh, tapi beradik kita bagi, tak apa. Sebab kita mengutamakan adik-beradik sebab afdal lagi. Baik. Kesimpulannya, Allah mencipta manusia bukan untuk bersenang-senang di dunia. Bukan tujuannya untuk nak kumpul harta banyak-banyak sampai kerokok kan. Melainkan agar beribadah kepadanya. Apa maksud contoh ibadah tadi? Tak dapat kita bagi kan, sedekah, infak kan, wakaf. Kerana dunia ini hanya sementara. Sedangkan manusia adalah hamba Allah. Maksudnya di sini ialah tubuh kita bukanlah kepunyaan kita. Sebaliknya, setiap bahagian tubuh ini adalah milik Allah. Pendek kata, tubuh hamba Allah, jiwa kita hamba Allah, segala-galanya adalah kepunyaan Allah. Ingat dulu saya masa tu ada kitab kamu ni ada ceramah, ada ceramah 9 sekali perhimpunan. Perhimpunan itu adalah tazkirah pendek 15 minit. Jadi kebetulan sampai giliran saya berceramah 15 minit nak ceramah kepada ustaz-ustaz. Jadi susahlah kita ustaz nak ceramah pula kepada ramai pegawai dekat agama juga. Yang Azharnya yang di UKM pun di Islam juga, UAE pun Islam juga. Adalah pada ustaz ceramah 15 minit pula. Dia kata, oh saya nak cakap ni. Saya pun cakap macam ni. Tuan-tuan lihat, dia kata kita ni kat kerajaan. Saya nak tanya atau dia jawab. Ceramah ustaz-ustaz aku kan. Dia kata okey, dia jawab. Kita datang pejabat, kita ambil pensel pejabat kerajaan punya pen, bawa balik, boleh tak? Tak boleh. Saya kata. Kita datang pejabat, lama-lama kita tengok postit yang dibekal oleh kerajaan, kita gunakan untuk peribadi kita, boleh tak? Tak boleh. Kita pun datang sehari, mesej postit ni kita bakar, rosak ni, boleh tak? Tak boleh.
Kalau adalah pegawai macam ni, kita kata ada satu stick dibakar sebab kerajaan punya, bukan dia punya, kita akan sangka dengan dia. Betul. Gila tu ustaz, dia kata. Sebagai gila tu, saya setuju. Sebab masa satu stick tu bukan kita punya, kerajaan punya, kita bakar je pun. Saya kata, okey, tuan-tuan lihat, baru kita punya, barunya itu terbakar nombok. Kalau orang bakar seperti kata gila, yang bakar harta Allah itu apa? Maksudnya kita pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah segera kita bagi. Mana sini pun memang betul lihat. Kan memang betul pada pendekatan waraknya, tangan punya Allah punya, mata Allah punya, itu dia hukum jaga. Telinga punya Allah punya jaga. Paru kata empam dagangan punya Allah punya jaga lah. Ini kita jumpa kita bilang. Jadi apa yang kita sekirkan itulah kan? Jadi itu adalah kepunyaan, segala-galanya adalah kepunyaan Allah. Bukan kita punya orang. Mata kita punya kan? Tak. Bukan kita punya, Allah punya. Hanya kita sebagai peminjam, dipinjamkan begitu. Paru-paru Allah punya, dipinjamkan. Jadi kenalah berlagak sebagai peminjam. Kan? Saya pinjam kereta tuan di Kelumpu, yang kereta tadi boleh. Buatlah kayu. Orang punya jangan berlagak kan. Itulah dia jaga. Hantar pinjam bosih saya hitam berkilat, bulanan berlepet-lepet di lembu. Nak lagi, adakah orang itu dianggap peminjam yang beradab? Tak. Peminjam yang tidak beradab, samalah. Kan Allah pinjam baru-baru, kita bakal merokok, maka kita dianggap peminjam tak beradab. Hukum warak tak di situ. Hukum bekam tak boleh kan? Oleh kerana itu, setiap manusia wajib menghambakan diri kepada Allah dari setiap segi. Segala perbuatannya hendaklah diniatkan untuk beribadah kepadanya, kepada Allah lah. Semua ni pada hukum warak, semua kita memandang di atas ibadah. Mendengar mestilah mendengar kerana ibadah, tapi mendengar ibadah mestilah mendengar benda yang baik-baik, bukan benda haram. Melihat kerana ibadah mestilah melihat itu tujuannya benda yang baik. Tengok Quran, tengok wajah mak kita kan? Bukan tengok benda-benda yang menyalahi syarak. Maka itu dia bagi pendekatan hukum warak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah kerana saya aku berqauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti pada keseruan 223. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan